Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua dan salam sejahtera. Okey, baik, topik malam ni kita akan bercakap mengenai masalah asid urik. Okey. Asid urik sebab ramai untuk yang risau dengan diet MBB ni. Okey, sebab sebelum ni ada yang pernah mengalami masalah masalah gout kan, masalah gout. Kita tengok jap. Okey. Masalah gout. So, daripada kalau kita tengok konvensional punya pemahaman mengenai masalah asid urik ni, saya nak kena mirror. Allah, terbalik pula tu. Ustaz. Okey, sana. Saya punya ni, dia tak buat ni. Okey, baik. Okey. Sebab sebelum ni lagi. Okey, macam ni senang lah. Okey. Sebelum ni banyak yang risau untuk masalah gout ni. Dikatakan sebab makan daging. Okey, makan daging . Makan daging. Dan makan seafood. Ini akan menyebabkan masalah gout. Kalau asid urik ni orang tak takut apa benda dah lah. Orang takut untuk masalah gout dengan asid urik. Uric acid ni akan menyebabkan masalah gout. Okey, so kita kena tahu External punya kalau contoh kita makan benda protein lah. Protein ni protein mengandungi purin. Purin ni kalau dia melalui proses enzimatik, dia melalui proses penguraian, dia akan convert jadi uric acid. Ini semua orang tahu dah. Purin ni daripada protein lah. Purin jadi uric acid. Okey, ini common knowledge lah. Okey, so orang takut lah makan protein ada purin menyebabkan masalah uric acid punya accumulation, dan ini akan menyebabkan berlakunya masalah gout. Okey, so kita kena faham satu benda. Okey, Dr. Adrian lah. Okay, saya invite Dr. Adrian masuk dulu. Sana invite. Assalamualaikum Dr. Ed. Waalaikumsalam. Oh, saya voice tak pernah kuat. Saya kuatkan voice saya. Mana kita cakap mengenai masalah asid urik ni, Dr. Ed. Orang takut makan daging. Kata makan daging akan menyebabkan berlakunya peningkatan asid urik. Apa Dr. Ed punya take on uric acid ni? Okay. Kalau kita kena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Okay. Kita kena faham dulu apa yang dimasukkan uric acid tu. Kan? Uric acid tu adalah kata orang hasil breakdown daripada bahan kimia namanya purin. Purin tu daripada mana? Daripada makanan kita punya liver pun keluarkan purin juga, kan? So dia akan breakdown menjadi uric acid. So badan kita ni ada kapasiti untuk menyah uric acid ni. Uric acid ni. Kita makan banyak purin pun dia akan pecah jadi uric acid, dan badan kita akan kata orang akan keluarkan melalui bawah pinggang kita, kencing kita lah, semualah. So tapi dia jadi masalah apabila badan kita tak dapat nak sama ada badan kita produce breakdown purin terlampau banyak, menyebabkan uric acid terlampau banyak, ataupun badan kita tak dapat nak menyah uric acid ni. Disebabkan apa? Antara sebabnya ada masalah bawah pinggang sedikit. So ada masalah bawah pinggang sedikit tu menyebabkan uric acid tak dapat dinyah dengan seoptimumnya. So uric acid banyak tinggal dalam badan kita. So bila uric acid ni tinggal dalam badan kita ni, dia kalau dalam kuantiti yang terlampau banyak, dia akan menjadi dia beban bawah pinggang. Betul lah. First, bawah pinggang akan terbeban. Bila bawah pinggang terbeban, dia akan relate dengan
tekanan darah. Buah pinggang ni dia relate dengan tekanan darah kita. So, adalah possibility nak dapat tekanan darah tinggi. Dan apabila ada tekanan darah tinggi ni, dia akan jadilah berantai 3 serangkai tu. 3 serangkai tu lah. Ni dalam siklus perubatan ni, siapa ada uric acid tinggi ni, dia ada possibility nak dapat 3 serangkai tu. Metabolisme betul kita panggil kan. Diabetik, darah tinggi, kolesterol, semua ada kan. Siapa yang ada masalah ada masalah kecil manis kan, akan ada possibility nak dapat tekanan darah tinggi, ada possibility nak juga dapat uric acid. Dia berkait kan. Itu satu. Kedua, kalau kita punya uric acid terlampau tinggi, dia akan crystallize dekat joint kita. Itu yang jadi gout. Dia bila dia crystallize lama-lama, dia terlampau banyak, dia dah crystallize jadi toffee. Kita panggil toffee, sesilap saya lah, toffee tu macam, kalau perasan siapa yang ada masalah gout teruk sangat, arthritis teruk sangat, kita nampak sendi-sendi dia besar-besar. Besar-besar. Itu kristal uric acid crystal yang dah banyak. Dia dah tepu kat situ dah. Kita panggil toffee lah, kita panggil toffee kot saya. So itu uric acid kan. Macam tadi soalan dia makan daging kena gout. Dia macam ni. Bukan tak semestinya makan daging kena gout. Tak. Macam saya kata tadi, badan kita mampu tak, badan kita, daging ni confirm, daging merah ni semua akan ada purin tinggi. So purin ni badan kita akan pecahkan, breakdown menjadi uric acid. Dia menjadi persoalannya, badan kita mampu tak untuk metabolize dan nak guna uric acid tu dan nak buang berlebihan uric acid tu. Itu sebenarnya. Kan, bukannya makan daging confirm kena gout. Tak semestinya. Kemampuan badan kita untuk menyah uric acid ni yang kita kena ambil kira. Tapi macam mana kita nak membantu? Kalau kita dah makan benda-benda yang purin tinggi, contohnya daging, kan, seafood semua tu, kan, ikan bilis, kacang tu purin tinggi, apa kita perlu buat? Mudah saja, kita bantu buah pinggang kita. Bantu cara apa? Minum air yang banyak. Sebenarnya, minum air yang banyak. InsyaAllah, dia mengurangkan beban buah pinggang kita untuk menyah uric acid tu. Bukan makanan kita tu tau, tapi badan kita mampu tak nak buang uric acid tu. Itu yang paling penting. Tapi kalau kita memang dah ada masalah buah pinggang, so memang kena jagalah dari segi pemakanan. Makanan yang ada purin tinggi tu akan membebankan buah pinggang kita lagi terbeban lah. Yang dah terbeban tu jadi lagi beban. So kita kena faham kita ada sakit apa. Itu kalau kita ada memang ada buah pinggang ada masalah, itu yang kita kena ambil kira. Kena makan daging-daging kena kurangkan. Bukan tak boleh makan, boleh. Kena kurangkan supaya tak nak bebankan buah pinggang kita. Tapi dalam sama kita bantu meringankan beban buah pinggang kita dengan minum banyak air. Tu saya rasa menjawab soalan kot yang daging tu kan. So kalau macam kita nak tahu dia case dia apa, purines availability purines ni dalam kita punya tubuh badan. Okey, so dia ada dua cara kita nak dapat purines ni daripada kita punya makan sekali, ataupun daripada kita punya, kalau daripada makan ni, dia punya basic precursor dia adalah acid amino lah. Daripada acid amino transform jadi purine ni dinamakan sebagai de novo synthesis. Okey. Satu lagi daripada salvage punya pathway. Salvage punya pathway ni daripada kita punya DNA atau RNA yang diurai menjadi purines, dan dari situ dia through enzyme punya proses menjadikan dia sebagai acid uric. So kita ada dua cara. Satu daripada kita punya makan, daripada satu lagi kita punya damage pada kita punya sel. Jadi orang kata turnover punya cellular turnover ni satu perkara biasa. Body kita sentiasa breakdown dan sentiasa menghasilkan sel baru, ni satu perkara biasa. Tapi problem yang selalu berlaku, problem yang selalu berlaku satu hal, bila kita cellular turnover kita
yang dah sampai level yang dah menyebabkan berlakunya masalah apoptosis ni, sel death terlampau cepat daripada pemulihan yang berlaku. Ini akan menyebabkan peningkatan purin daripada tubuh badan kita tu tersangat banyak dan mengganggu kita punya proses metabolism purin, menyebabkan berlakunya peningkatan uric acid. Okey. So dia cerita dia panjang sikit dekat situ nah. So, macam mana kita berlakunya masalah apa kita punya cellular DNA and RNA punya breakdown ni. Dia sepatutnya kita boleh kata ni adalah normal cellular process yang mana tubuh badan kita ni akan sentiasa rosak, lepas tu dia akan sentiasa repair balik lah. Okey, baik. Satu lagi proses apoptosis ni program cell death lah, yang mana ini adalah satu tubuh badan biasa. Cara tubuh badan biasa lah, kalau dia tengok benda tu dah rosak sangat, dia kata benda ni tak ada guna, aku uraikan dia terus. Itu tak masalah. So perkara ni yang mana selalunya disebabkan oleh physiological stress and inflammation. Okey, dia kata disebabkan oleh stres dan keradangan. Apa yang menyebabkan stres dan keradangan ni yang menyebabkan berlakunya cell death, yang menyebabkan DNA dan RNA kita breakdown lebih cepat. Selalunya disebabkan oleh hydrogen ion accumulation akibat masalah kita terlampau bergantung dengan glycolysis secara anaerobik, disebabkan oleh badan kita terpangkal dan sympathetic dominant terlampau lama. Orang kata, senang kata macam ni lah. Perut kembung sentiasa, badan sentiasa stres, kita ada masalah leaky gut, kurang diamine oxidase menyebabkan berlakunya masalah histamine intolerance. Dia create radang pada kita punya hypothalamus, ganggu kita punya HPA axis. Okey, so dekat sini tubuh badan akan constant dalam keadaan stres. Dia berpanjangan stres. Okey, ini akan menyebabkan tubuh badan bergantung kepada glycolysis secara anaerobik tanpa oksigen, menyebabkan accumulation pengumpulan hidrogen ion, menyebabkan tubuh badan berada dalam keadaan acidosis. Acidosis ni akan menyebabkan berlaku cell damage, menyebabkan berlakunya lebih banyak ROS, reactive oxygen species, menyebabkan lebih laju kita punya cellular turnover tu berlaku. Okey, dan apoptosis lah sebab sel banyak rosak. So, proses dua ni, cellular turnover yang cepat dan juga apoptosis ni menyebabkan kita berlakunya peningkatan purines. So, bila purines ni banyak, yang ni akan menyebabkan berlakunya masalah acid uric. Dan kita kena faham, bila badan dan keadaan kronik sympathetic dominant, kita akan hilang kebolehan untuk nak metabolize uric acid ni dengan proper, sebab dia ganggu kita punya fungsi buah pinggang sekali time ni. So uric acid tu akan kuih lama, kuih naik. So yang ni bukan disebabkan oleh kita makan daging ke, ataupun kita makan seafood ke, tak ada kaitan. Tapi kalau makanan yang rich dengan histamine, tu Syah bagi, terima kasih Syah, thank you very much. Okay, so bila kita makan benda yang tinggi dengan histamine, contoh kita makan sardin dalam tin, kita makan benda fermented ni benda tapai, kita makan probiotik, dan benda-benda ni boleh trigger kita punya masalah gout. Kalau nak kata untuk uric acid ni, kalau kita sekarang biasa-biasa ni sekalipun, kalau kita pergi cucuk kita punya lutut tu, tarik dia punya fluid, synovial fluid tu, akan ada uric acid. Bukannya tak ada, akan sentiasa ada. Kita kena tahu, uric acid ni, bila berlakunya cell death ke apa semua, dia bertindak sebagai antioksidan untuk melambatkan proses untuk counter kita punya masalah acidosis tu sendiri tau, uric acid ni sebenarnya. Tapi bila dah terlampau cepat, rapid benda tu berlaku, uric acid kita terlampau banyak, yang ni buat jadi problem lain. Kita kena tahu uric acid juga boleh inhibit penghasilan nitric oxide, yang mana akan menyebabkan meningkatkan kita punya tekanan darah daripada masa ke semasa. So untuk orang yang berlaku masalah tekanan darah secara kronik lah, bukan secara kronik lah orang kata, masalah tekanan darah especially orang tua, yang dah berumur, ada masalah sarkopenia, dia tak workout, dia tak top up vitamin apa semua, dia tak jaga makan, tekanan darah dia akan naik, acid uric dia pun akan naik.
Dah faham sebab apa? Asid urik boleh inhibit penghasilan natrium oxide, menyebabkan dia punya pembuluh darah tu kuih lama kuih keras dan kuih sempit lah. Okey, itulah jawapan dia untuk orang yang ada masalah uric acid ni. Okey. So kalau nak makan protein pun makan sajalah, tak ada masalah pun. Protein ni cuma janganlah makan ambil ada hepatitis B Korea, ambil ada KSN. Okey, apa 0999 ni kira suplemen lah kan. Okey, bagi pengidap hepatitis B Korea ambil ADKSN. Apa tu? Kalau boleh explain Sat. Korea ambil ADKSN. Apa tu? Saya tak apa nak faham. Terima kasih Syah. Terima kasih very much bagi nasi lemak. Thank you very much. Okey, baik. So kita tengok untuk saya kena tengok saya punya ni lah. Saya punya komputer kata tak nampak apa pun. Mau komen apa. Okey, so kita tengok soalan. Lelaki akan gaut jika uric acid tinggi kan? If perempuan pula sama juga akan berlaku benda yang sama juga. Bukan nak kata uric acid ni menyebabkan gaut. Cuma jika berlaku pengumpulan asid urik dekat kita punya joint tu yang akan menyebabkan gaut. Sebab apa dia berlaku kat situ? Sebab berlaku inflammation pada kita punya jointing, menyebabkan pengumpulan asid urik itu berlaku dekat situ. Lama-lama dia kekal menyebabkan berlakunya masalah asid urik, menyebabkan masalah gaut. Tapi bukan nak kata asid urik tu penyebab utama. Tak, dia penyebab utama adalah keradangan secara tempoh jangka masa yang panjang. Okey, dan dengan pengambilan hafal ni boleh bantu tak untuk kurangkan bacaan uric acid? Boleh sangat-sangat, tapi dia bukan hafal sajalah, dia kena ambil sekali yang untuk Happy D, Real B, Happy D, Real B, Real C, lepas tu workout sekali baru boleh. Dia bukan boleh ambil hafal ni saja. Hafal ni saja, hafal ni sebenarnya adalah untuk mengurangkan masalah leaky menstabilkan kita punya dan mencabar baik kita punya bakteria usus. Yang lain tu kena top up juga dan kena workout tu pun senaman tu sendiri ada suplemen. Okey, baik. Protein dalam kencing ni apa penyebab efek akan jadi apa? Protein dalam kencing ni akibat selalunya berlaku bila orang tu berlakunya masalah muscle wasting, kehilangan berat otot. Kalau kehilangan berat otot kita tengoklah ada kreatinin dalam kita punya air kencing tu. Itu sahaja. Okey. Kalau badan dia sentiasa dalam keadaan stres, menyebabkan fungsi dia punya buah pinggang tu jadi lemah sikit, dan kita akan boleh nampak protein dalam buah kita punya air kencing tu. Okey, kita tengok lagi. Sebab dok cakap you jangan makan herbs sebab nanti problem hati. Herbs apa? Doktor tahu tak herbs apa yang akan menyebabkan jadi masalah hati ni? Dia sebenarnya herbs ni yang kita risau sebab herbs ni first dia ada natural steroid, kebanyakannya ada natural steroid. Kat situ kalau kita duk makan herbal setiasa, itu yang dia membebankan hati sebab kita nak apa kan, nak filter semua benda kan. First filter kan hati kita kan. So herbal ni dia sebab kebanyakannya ada tinggi steroid. Itu je sebenarnya. Yang doktor tak nak bagi makan tu. Memanglah. Obat biasa pun steroid juga, tapi itulah. Jadi tang herbal dia jadi apa kan, anti pula kan. Tak boleh makan herbal semua kan. Tapi sebenarnya zaman dulu makan herbal lah. Sihat kan? Betul. Tapi saya cakap, tapi kebanyakan kalau kita tengok sekarang ni, zaman-zaman suplemen ni, sebab orang nak kesan cepat. So ada juga orang yang jenis pengeluar suplemen ni selalunya yang shady juga lah ni. Dia akan letak sekali steroid dalam tu untuk bagi kesan hilang cepat. Minum tu lutut tu rasa okey dah, tiba-tiba tentu pasal kan.
Ada banyak je orang buat praktis macam tu. So jaga-jagalah. Bila saya makan pedas sikit je, dia akan rasa tak selesa. Bila sedar wajah akan rasa pedas di tegak. Okey. Cili ni dia ada cili ni dia ada satu benda dinamakan sebagai apa? Cili. Saya selalu sebut hari-hari tapi dia lupa dah. Hari ni tak pandai sihat kot. Cili chemical compound. Capsaicin. Okey. Capsaicin ni boleh merosak kita punya usus. Okey ya. Saya lukis bagi orang faham sebab apa makan cili boleh trigger lah. Okey. Sana. Okey. Okey nah. Oi, Dr. Adrian dapat gift tu Dr. Adrian. Syah bagi tu. Kena buat sekali. Okey baik. Cili, ni saya lukis cili tu cili. Okey, cili, dalam cili ni dia ada satu chemical compound yang digelar sebagai capsaicin. Capsaicin ni yang buat rasa pedas. Dan pedas ni bukan taste tau. Nak bagi tahu lah. Pedas ni bukan rasa. Pedas ni disebabkan oleh inflammation, radang. Okey. Tapi orang suka makan cili sebab bila kita makan pedas ni, disebabkan ada low grade inflammation, keradangan yang rendah ni, okey, dia akan menyebabkan tubuh otak kita menghasilkan dopamine. Yang ni orang kata feel good hormone. Asal best lah. Dan benda ni bagus, tak ada masalah. Dia low grade inflammation je tak ada masalah. Tetapi untuk orang yang ada masalah, tetapi untuk orang yang ada masalah leaky gut, penghasilan diamine oksidase dia kurang. Kita kena tahu capsaicin bila dia kena usus kecil kita, dia akan trigger keradangan yang mana akan trigger penghasilan histamin. Okey. Histamin ni hanya boleh diurai dengan diamine oksidase. Diamine oksidase ni dihasilkan oleh dinding usus kecil kita. Okey, jika kita berlaku masalah leaky gut, penghasilan diamine oksidase kita kurang. Bila penghasilan diamine oksidase kita kurang, kita tidak boleh urai histamin yang terhasil akibat keradangan yang disebabkan oleh capsaicin cili yang kita makan tadi. So, kita akan berlakunya masalah histamine intolerance. Histamin ni pula boleh dimetabolise oleh kita punya bakteria usus. Bakteria usus kecil kita bila bakteria usus kecil kita metabolize histamin ni, produk dia yang dihasilkan adalah gas. Itu yang menyebabkan kembung dan juga mudah berlakunya reflux pada masa tu. Itulah jawapan dia. Okey, baik. So, cili ni boleh tak boleh makan? Boleh. Cuma adjust kepedasan tu ikut kita punya simptom. Kalau kita makan pedas macam ni, dia trigger macam ni. Kita kurangkan sikit lah. Macam tu lah. Okey, baik. So, harap menjawab soalan. So, tak ada masalah. Amal, Half Plus, LB, etc. tu tak ada masalah. Sebab saya ni antara seorang-seorangnya penjual suplemen ni yang duk tunjuk muka selalu. Nombor telefon saya ada apa-apa saja orang boleh contact direct. Nak maki pun boleh. Ada. So, saya kena pastikan produk saya sentiasa tip-top. Okey. Okey, ni soalan untuk Dr. Ed. Doktor, steroid injection untuk masalah arthritis ada side effect tak? Sekali lagi, apa soalan tadi? Steroid injection untuk osteoarthritis ada side effect tak? Okey. Steroid injection osteoarthritis. Okey. Dia macam ni. Kita kena faham kenapa doktor cocok steroid tu. Dia hanya dia cocok dekat joint yang tersakit tu.
Contohnya kat bahu, kat lutut, kat siku kita siku, dekat sini cucuk. Sebab apa? First kena faham steroid ni anti-inflammatory. Orang ada masalah osteoarthritis ni, dia tulang dia, joint dia meradang. Dah radang, bengkak kat situ, meradang. So steroid ni dia kata orang mengurangkan radang. So kena faham, steroid ni untuk mengurangkan radang. Dia sebab bila cocok tu dia rasa lega. Dan dia kurang perlu bergantung kepada painkiller. Selalunya orang osteoarthritis ni dia makan painkiller macam-macam jenis. Steroid ni boleh bantu untuk kurangkan dia penggunaan painkiller tu. Tetapi long term memang tak bagus. Steroid kita tahu long term memang tak bagus. Cuma kita kena faham, bila doktor cocok steroid tu, kita kurang inflamasi. Maksudnya kita ada masa untuk cari solusi. Apa kita boleh buat untuk kurangkan masalah osteoarthritis kita ni, radang kita ni. Faham tak? So mungkin time tu tengah tak radang tu, time tu kita start bermula dengan exercise slowly, buat fisio kan, slowly, lepas tu betulkan cara pemakanan kita balik semua ni kan. Itu sebenarnya nak bagi masa sebenarnya, bukan nak suruh kita bergantung. Kalau kita makan painkiller terlampau banyak pun masalah nanti buah pinggang kita, masalah kita punya perut kita, penghadapan kita kan. Tapi steroid ni bantu untuk kurangkan sedikit sementara waktu daripada kita bergantung kepada painkiller. Tetapi kita kena ingat, tak boleh juga long term cocok steroid ni, sebab tak baik juga untuk kesihatan kan. Dia akan menyebabkan kata orang bila kira steroid ni macam hormon dia terlampau tinggi, dia boleh menyebabkan first buah pinggang pun bermasalah. Kedua, bila kita gantung pada steroid ni pun terlampau tinggi, tulang kita akan jadi rapuh. Tulang pun akan jadi rapuh. Permulaan nak bantu kita kurangkan radang dekat tulang tu, tapi penggunaan terlampau lama menyebabkan tulang kita tu jadi rapuh. So dia hanya bersifat sementara. Faham tak? Dia punya injection ni bersifat sementara untuk kita mencari solusi lain. Sebenarnya apa kita boleh buat untuk kurangkan sakit ni, untuk kurangkan masalah osteoarthritis kita ni. Itu saja kan. Selalunya doktor lepas steroid tu, doktor akan cuba kita tengok PRP pula. PRP maksudnya joint tu dah rosak, dah meradang, dah rosak. Kita akan cocok PRP. PRP tu macam badan kita untuk regenerate balik tisu kat situ. Ataupun lagi jauh lagi, doktor kata kita cocok stem cell pula. Stem cell untuk biar tulang tu regenerate balik kan. Sendi-sendi kat situ regenerate balik, tulang tu betulkan balik, insyaAllah kurang sakitnya. So dia ada tahap-tahap dia kan. Steroid tu permulaan sementara waktu saja untuk doktor cari solusi lain, untuk kita pun cari solusi lain untuk kurangkan masalah sakit sendi-sendi kita ni, osteoarthritis kita ni. Kalau problem utama dia inhibit penghasilan prostaglandin. Prostaglandin ni memanglah yang dia buat asapin apa semua, tapi bila kita inhibit penghasilan prostaglandin, dia tak encourage untuk recovery. So lagi lama kita dependent dengan steroid ni, lagi melingkuplah kawasan jointing kita Tapi untuk permulaan dia penting, macam Dr. Aid cakap lah, penting untuk bagi orang tu boleh guna otak lah. Sebab kalau sakit ni otak kita jam, apa pun tak boleh fikir, apa benda pun tak boleh fikir. So cucuk steroid tu bagi otak tu steady balik. Lepas tu baru boleh fikir macam mana aku nak buat. Tapi janganlah cucuk steroid tu rasa lega, lepas tu pergi balas semua benda yang tak boleh makan, apa semua dia makan balik kan. Yang tu selalu orang kita ada buat lah, benda-benda macam tu lah. Tak boleh lah, lama-lama tak boleh pakai dah kaki tu, tak boleh pakai dah jointing tu. Jadi masalah kot lain macam Dr. Aid cakap, tulang rapuh apa semua tu. Okay. So kita balik semula. Mana so? Okay.
So, Tuan, apa beza radang sebab capsaicin dengan radang sebab laktin? Benda yang sama saja. Benda yang sama saja, Tuan Jo. Sama saja. Apa yang berlaku pathway dia semua sama. Kalau macam contoh kita ambil laktin lebih, kita jadi cirit birik, kita jadi keracunan makanan. Sama juga kalau kita ambil capsaicin dan jumlah yang banyak, kita jadi cirit birik, kita jadi keracunan makanan. Sama. Okey. Doktor, ada tak kita tengok doktor, ada tak kemungkinan kita sakit GERD? Kita akan kena juga saluran darah tersumbat. Yang ni orang cukup takut lah doktor Dia kena masalah GERD ni sebabkan dia dok rasa macam jantung dia debak laju lah, sakit bahagian dada lah. Selalu orang takut jantung sumbat ni. Okey, macam mana doktor pandangan doktor Maksudnya bab ni? maksudnya dia ni risau apa ni, dia ada masalah GERD ni, dia takut dia kena sakit jantung juga tu dia punya soalan lah, macam tu lah. Doktor saya boleh explain bab ni, doktor saya boleh explain. Okay, the first macam ni, memang mesti ramai rakan-rakan dalam rakan MBB, kalau ada rasa sakit pada hulu hati je, rasa debar-debar tu, pergi hospital, doktor cek jantung, tak ada benda, tak tahu masalahnya kan. Tapi tak sakit hulu hati ni, sakit jantung laju kan, lepas tu rasa susah nafas ni kan. Tapi bila cek tak ada apa. Kenapa? First, kita kena faham saraf yang supply perut kita, sistem penghadaman kita dengan saraf yang supply jantung kita adalah saraf yang sama, saraf vagus. So apa yang terjadi dekat perut kita, dia efek jantung kita juga. Itu secara mudahnya kan. Kalau perut kita ada masalah, kita ada masalah penghadaman, ataupun perut kita ada orang tu kata orang ada hiatus, ada hernia sikit, dia tergerak sikit, terangkat sikit. So kat situ pun nerve dah supply, nerve yang supply dekat perut kita ni, dia supply kat jantung kita juga. So bila dia overreact dekat perut kita, dalam sama dia overreact dekat jantung kita. Bila overreact kat jantung kita ni, dia akan jadi, sepatutnya dia slow, tapi untuk menormalkan jantung kita ni, dia ada notes, dia ada pacemaker kita sendiri. Yang mana nak normalizekan balik. Vagus tu dia slowkan jantung, tapi badan kita perlukan jantung kita bekerja dekat keadaan normal, optimum. So pacemaker ni dibetulkan balik. So kat situ ada rasa macam jantung ni tak regular. Sebab vagus nerve perut kita tengah tak betul ni kan. So vagus nerve tengah rest and digest vagus nerve kan. So jantung kita pun sepatutnya pun tengah rest, tapi dalam masa sama badan kita ni perlukan jantung kita berdegup dengan optimum. So natural pacemaker kita ni akan automatic triggered. So dia akan berdegup lagi kuat laju sebab nak betulkan balik. So kat situ lah kita rasa macam, jantung kenapa dia berlaju ni, laju sangat ni, ataupun jantung rasa macam tak betul. Itu sebabnya kita bila kita rasa ada masalah GERD ni, kita rasa macam kita ada masalah jantung. Sebab sakit dekat sini kan, terasa macam susah nafas, jantung laju, ataupun kita rasa jantung ni macam bergegar saja kan. Sebab first, masa saya kata sarafnya yang sama. Kedua, anatomically, kedudukan perut kita ni berdekatan dengan jantung kita. So kalau siapa-siapa ada masalah hernia, dia terangkat kat situ dalam masa sama pun, kedudukan jantung kita pun akan terganggu juga. Kat situ memang jantung kita pun akan kata orang akan ada efek lah. Bahasa mudahnya kita akan rasa simptom macam sakit jantung juga. Ada sakit jantung juga ke sebenarnya? Tapi sebenarnya bukan. Dia berasal daripada masalah penghadaman kita. Tu secara mudahnya lah. Tapi tak kata kalau ada masalah GERD ni tak confirm takkan ada masalah jantung. Tak. Mungkin ada kemungkinan ada masalah jantung, tapi bukan berkaitan. Dia masalah jantung yang lain. Ada masalah jantung alone. Bukan disebabkan penghadaman ni. Kena faham lah. Kalau tiba dia kata, Dr. Ed kata ni ada GERD ni tak ada masalah jantung. Bukan. Dia
ada tu, kemungkinan tu ada, tapi tak ada bersangkut paut dengan GERD. Itu faham maksud saya tu. Baik. Sat. Balik soalan dia apa dia tadi. Sana. Kita akan kenal saluran darah jantung tersumbat. Okey, baik. Macam Dr. Ain cakap lah tadi, kalau sakit dada ke apa ke, first thing first, check dulu lah. Buat je test saja yang sepatutnya buat, blood test apa semua yang sepatutnya buat. Sebenarnya check untuk, doktor akan check untuk troponin level, CRP, ESR, kita punya D-dimer, fibrinogen apa semua tu, dia check semua tu dulu. Tapi kalau clear tak ada masalah, dia kata okay, ni masalah gastric GERD aja lah ni, tak ada apa pun. Okay. Ada rasa electric shock ke area jantung, ini perkara common lah, no? Especially untuk orang yang dah berlaku muscle wasting, dia hilang berat badan. Ini adalah satu perkara biasa akibat satu, kurang vitamin D dan tempoh jangka masa yang panjang, kurang vitamin B12, menyebabkan tubuh badan kita susah. Bila kita kurang muscle mass, hilang muscle mass, dia akan susah sikit nak hantar signal sebab kita menghadapi masalah kekurangan kalsium. Kalsium ni bukan saja guna untuk tulang tau. Dia sebenarnya adalah transmitter untuk kita punya antara nerve kita function normal. So bila kita lost muscle mass, dia start nak jadi macam tu lah. Dan muscle mass ni bukan pada kita punya jantung, kita punya otak saja, dia berlaku pada kita punya jantung. Kalau tempoh jangka masa panjang berlarutan benda ni, dia akan bermula dengan masalah SVT dulu, supraventricular tachycardia. Kena sangkut ni leceh sikit lah, jantung race tak berhenti lah, 200 lebih dia boleh pi. Okay, so leceh sikit. So kalau nak selesaikan masalah ni, macam isteri saya dulu ada masalahnya sama juga. Dia bermula dengan asal electric shock dulu, electric shock. Lama-lama kalau dia biar saja, dia start trigger jantung je laju, lepas tu kena pergi hospital, satu benda yang melecehkan. So apa yang dia buat adalah top up untuk habis R5, practice MBB, top up untuk vitamin D, ambil Rebi dan start workout, fokus untuk buat cardio dan juga upper body punya muscle dulu untuk tak mau bagi trigger masalah elektrik tu. Lepas tu benda tu go away lah. Practice saja benda tu. Okay, saya ada gaul juga. Saya hari makan allopurinol. Ada side effect pada hati dan kidney tak? Ni soalan sonok. Okay, silakan Dr. Ed. Allopurinol side effect pada hati dan kidney. Soalan ni dia macam ni tau. Dia benda yang short term, kita makan obat, InsyaAllah tak ada masalah kat bawah pinggang kita, dekat hati kita. Tapi bila kita makan satu bahan kimia, obat ni bahan kimia kan, tapi kalau kita makan bahan kimia terlampau lama kan, long term, dalam masa sama kita tak ubah gaya hidup kita, tak ubah cara pemakanan kita kan. Kiranya kita buat satu benda yang boleh bantu untuk meringankan beban buah pinggang kita, membantu ringankan buah fungsi hati kita. So obat tu akan menjadi beban long term. Contoh, kalau kita terlampau kalau maksudnya kalau kita hanya bergantung pada obat, maksud saya, kalau kita bergantung pada obat itu untuk mengatasi masalah penyakit kita, dia akan at the end buah pinggang kita akan terbeban. Sebab buah pinggang kita bekerja keras, hati kita bekerja keras, sebab obat ni bahan kimia. So kena faham tu. Short term InsyaAllah tak ada apa-apa. Tapi kalau kita hanya bergantung pada obat saja tanpa buat apa-apa, kata orang, perubahan dalam hidup kita, cara pemakanan kita, cara hidup kita, exercise kan, banyak minum air kan, makan biar betul, semua ni, obat tu akan membebankan buah pinggang kita lah. So at the end kita akan confirm, selalunya at the end siapa yang hanya bergantung pada obat, bila cek darah, hati selalunya bukan hati lah yang selalu nampak dulu. Dia punya buah pinggang akan nampak dulu, dia punya arrangement dah di-range sikit lah. Tapi doktor kata tak boleh buat apa kan, buat obat kena makan. Faham tak? So nak kata apa, obat tu, ingat obat tu untuk mengawal simptom kita, mengawal simptom masalah penyakit kita lah, simptom kita tu sakit apa semua, nak simptom je. Tapi kita kena cuba cari apa cara nak mengatasi penyakit kita tu. Kata orang, kita kena rawat, kita kena prevent lah. Rawat dan prevent dari teruk sebenarnya.
allopurinol ni antara yang paling antara yang kita boleh nampak lah side effect dan tempoh jangka ambil dan tempoh jangka masa yang panjang lah. Tempoh jangka masa yang panjang ni kita kata 3 bulan ke atas tu lah, tempoh jangka masa panjang lah. Okey, dia akan menyebabkan masalah kulit, skin reaction, dan satu lagi nombor 2 masalah penghadaman, ada nak jadi muntah, jadi cirit-birit, macam masalah IBS, masalah macam sekarang masalah digestion lah. Nombor 2 kita boleh tengok liver function. Liver function kita dah nampak pelik sikit, dia jadi abnormal sikit. Sebab dia akan elevate kita punya liver punya enzim. Yang ni kena, siapa yang ambil tempoh jangka masa yang panjang ni, doktor sendiri akan check lah daripada masa ke semasa dia punya darah tu macam mana. Lepas tu apa kita tengok ujian darah kita, hematologi ni pun dia akan berubah sikit dia effect kita punya blood cell punya count yang akan menyebabkan berlakunya masalah seperti leukopenia, thrombocytopenia. Lepas tu satu lagi agranulocytosis. Okey. So yang ni kalau pengambilan allopurinol tempoh jangka masa yang panjang, memang doktor akan check lah berapa masa 2 bulan sekali ke 3 bulan sekali dia akan check Lepas tu kidney function kita macam doktor maklumkan tadi, ya betul. Doktor akan monitor juga untuk kita punya kidney function daripada masa ke semasa. So dia memang ada side effect lah, so kita tak mahu bergantung kepada pengambilan allopurinol dan tempoh jangka masa yang panjang. Okay, so cara dia macam biasa, praktis saja amal 5 plus ni dan MBB. Allah, berapa banyak dah orang yang ada masalah gout selesai lah bab ni. So sebab bagi saya masalah gout ni masalah yang simple lah, simple. Dah masa 3 bulan sepatutnya clear, tapi kena APD kena ambil, Rail B kena ambil. Lepas tu kena workout tu kena penting workout tu kena penting, buat balik kita punya muscle mass yang hilang. Cardio tu pun kena buat sekali sebab tu kita ada group MBB Fitness ni, Tuan Farouk. Okay, so kita tengok soalan, tapi yang risau masalah gout ni simple matters, bukan orang kata masalah yang perlu dirisaukan pun. Selagi praktis MBB, selamat, don't worry lah bab ni. Okay, untuk azathioprine, okay, osteoarthritis boleh sembuh tak dengan senaman dan suplemen? Saya boleh cucuk lagi sebab takut side effect. Allah, tak ada apa. Kalau steroid ni kita cucuk dulu, bagi otak clear dulu. Bagi otak clear tu masa pain tu hilang untuk sebentar waktu. Dia boleh tahan lah 2 minggu, 3 minggu, sebulan, boleh tahan lagi Lepas tu dia baru start sakit balik. Dan pada masa yang sama, suplemen kena ambil, stretching kena buat, vitamin D kena ambil. Saya fokus 2 ni, vitamin D, vitamin B. 2 benda ni saja. Bila dah recover betul, baru kita start dengan probiotik dan juga vitamin C. Ujung sekali tu. Okay. Alhamdulillah sejak ambil awal GGE daripada kuliah membuang memang puas. Okay, Alhamdulillah. Dok, boleh terangkan ke tentang SLE? Allah, Dr. Ed pun hilang pula. Okay, Dr. Ed dah. Okay, Dr. Ed, boleh terangkan sedikit mengenai masalah SLE ni, systemic lupus ni? Oi, berat saya pun dah lupa sangat ni. Secara general yang saya boleh ingat lah, SLE ni autoimmune disease, maksudnya badan kita punya immune system dia serang badan kita semula. Selalunya SLE ni perempuan lah selalu kena, yang saya ingat saya. Dia punya simptom-simptom dia ada kriteria dia. Kalau ingat saya lah, kita kena capai 5 kriteria ni, baru kita kata dia SLE kan. Selalunya simptom dia ada merah-merah kat butterfly apa dah, ada namanya butterfly something tu kan. Lepas tu benda dah lama dah saya tinggalkan ni. Tapi minta maaf sangat-sangat, benda dah lama sangat dah. Jadi masalah pneumonia, sakit perut,
Dia buat kata semua lah. Dia saya ini Betul. semua sakit. Semua jenis sakit dia ada. Semua benda dia ada kan. Tapi benda ni autoimmune lah, selalunya nak kata nak merawat tu payah sikit lah. Kita kena rawat simptom sajalah. Nak simptom kita kena kawal simptom dia. Nak rawat betul-betul tu memang susah, memang payah. Dia macam jadi, dia anak SLE ni macam jadi kanser tau. Jadi macam kanser, dia punya rawatan macam rawatan kanser juga sebenarnya. Macam tu. Betul. Masalah SLE ni banyak orang dah kena sekarang ni, kita tahu lah sebab apa kan. Okey. So, apa memang autoimmune dia jadi terlebih rajin bab ni. Sebab autoimmune dia dah ke arah pro-inflammatory lah, pro radang ni, tapi itulah apa, try macam biasa dulu, apa-apa pun try rawat usus dulu, lepas tu top up untuk vitamin D, sebab vitamin D ni antara benda catalyst yang penting sama ada menentukan dia jadi anti-inflammatory ataupun pro-inflammatory. Kalau dia pro-inflammatory akibat kurang vitamin D, dia memang imun kita akan start attack badan kita, dia akan jadi masalah cytokine storm, dia produce tumor necrotic factor apa semua, dan benda ni boleh effect satu badan, dan rupa dia memang macam SLE lah. Okey, baik. So kita tengok untuk soalan lagi. Soalan. Tuan, kalau uric acid kurang macam mana pula nak bagi normal? Okey. Hypouricemia. Hypouricemia. Saya. Okey, ni masalah betul ya? Hypouricemia. Okey, baik. Dia banyak faktor, genetic factor pun boleh jadi juga, medication pun boleh jadi juga. Tapi medication ni kalau kita macam makan ubat kanser, ubat antiviral, ya lah, tapi orang taklah makan kan. Satu lagi, kidney disorder ataupun kidney impairment. Kalau kita ada masalah GGA ni pun boleh jadi juga. Kalau orang tu terperangkap dalam mood titik dominan terlampau lama, kronik pun boleh jadi juga. Ataupun dia ada masalah fatty liver pun boleh jadi juga. Banyak sebab dia ni. So kalau untuk bab ni kan, praktis sajalah 5 plus MBB ni, lepas tu top up vitamin D, ambil Relbi, buat balik otot, buat balik simpanan glycogen, dan kita tengok macam mana P. Selesai tak masalah untuk hypouricemia ni. Okay, so kita tengok untuk soalan lagi. SLE boleh amal MBB Alpha Ultra ke tuan? Boleh, tak ada masalah, silakan. Inilah sepatutnya yang dia praktis pun. Okay. So kita tengok, kalau ada soalan silakan tanya soalan, sebab kita punya uric acid ni pendek je cerita dia. Okey, uric acid ni kalau orang ada masalah uric acid, senang kata akibat inflammation pada dia punya cells. Selalunya disebabkan oleh badan terperangkap dalam mood seperti titik dominan, menyebabkan kita berlaku punca masalah leaky gut bla 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 lah, seperti titik dominan. Lepas tu dia dependent dengan glycolysis anaerobik, menyebabkan pengumpulan hidrogen ion, menyebabkan sel dia berlaku pump inflammation, menghasilkan lebih banyak reaktif oksigen spesies, menyebabkan berlakunya masalah cellular turnover yang terlampau pantas, dan trigger apoptosis dia tu terlampau pantas, menyebabkan proses penguraian DNA dan RNA dia, menyebabkan berlakunya penghasilan purin. Purin ni akan melalui proses enzim ni menghasilkan jadilah uric acid. Uric acid ni perlu, sebabnya perlu. Kalau dia sel death ni banyak sangat, dia menghasilkan uric acid ni sebenarnya untuk nak balancekan balik, sebab dia bersifat antioksidan. Dia sepatutnya nak balancekan balik kita punya ROS tu, reaktif oksigen spesies. Tapi bila dia terlampau cepat proses penguraian tu berlaku, uric acid ni kuih lama kuih naik lah. Dan benda ni kalau berlaku dekat kita punya jointing, boleh menyebabkan berlakunya masalah gout. Itu sahaja. Dan kata disebabkan oleh masalah pengambilan daging ataupun masalah seafood ni, tak. Tapi seafood boleh trigger masalah ni. Waktu dia sakit gout tu, dia makan seafood ataupun makan benda yang rich in histamine.
Dia makan probiotik pun boleh trigger, dia makan kimchi pun dia boleh trigger, dia makan kacang pun boleh trigger, dia makan cili pun boleh trigger masalah gout tu. Itu cerita dia nah. Okey. Kalau ada soalan silakan tanya soalan sebab kita ada kira-kira tengok kuat-kuat soalan yang baki-baki je kat atas. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tuan Fazli. So kita tengok soalan kat atas. Apa yang tak jawab lagi? Protein macam mana? Macam mana nak tingkatkan hormon serotonin? Sebab masalah anxiety dia tak perlu pun nak tingkatkan hormon serotonin ni. Kalau orang tu kata okey ni kena ambil pil meningkatkan hormon serotonin, tak jadi untuk masalah anxiety ni. Sebab kalau jadi benda ni saya dah jual lama dah. Saya dah jual lama dah. Tapi sebab benda tu tak jadi, kalau saya jual orang marah lah. Benda ni kita kena kurangkan inflammation kita punya hypothalamus, repair balik kita punya HPA axis, hypothalamic pituitary adrenal axis ni supaya boleh fungsi normal, dan masalah anxiety tu akan hilang. Dia tak perlu pun nak tambah serotonin ke, nak tambah dopamin ke apa semua, tak perlu. Okey. So apa tu akan langit sebabkan GGN menjadi sebab paru-paru yang bahaya ke? Tak. Lagi satu soalan tu, bila nak upload video yang lepas? InsyaAllah esok saya upload lah. InsyaAllah esok saya upload. Saya nak upload tapi dia tak upload tu, minta maaf Tuan Fazli. Okey, Tuan tanya kenapa dia selepas makan je pasti sakit di bahagian bawah rusuk sebelah kiri. Okey, macam ni Bila orang ada masalah gastric GERD ni, okey, perut dia bloated. Bukan setakat perut saja, usus pun bloated. Usus ni yang paling banyak gas. Okey, dia perut tu jadi kebung. Bloated ni maksud kebung, orang berangin, ada gas. Perut tu, usus tu dia akan tolak perut kita ke atas. Perut tu pun ada gas juga. Dia tolak dah perut tu ke atas. Bila kita tambah isi padu kita punya dengan kita makan ataupun kita punya minum, perut tu lagi tertolak lah naik ke atas. Bila lagi tertolak naik ke atas, dia akan tekan kita punya diafragma ni. Diafragma ni kat bawah ni, bawah rusuk kita ni diafragma ni. Kalau kita tekan kita dapat rasa. Ni diafragma. Kalau tak mau bagi orang tu bernafas, tahan kat sini saja. Sebab apa? Yang ni lah benda otot diafragma ni yang kembang kecut kita punya paru-paru. So bila perut kita tu dia tekan ke atas, tekan kita punya diafragma tu, susahlah nak nafas sikit. Lepas tu sampai satu masa sahaja badan dia mula tekan, buat waktu ni boleh nafas lagi tapi kita tak sedar pun. Waktu tu kita punya nadi kita punya heart rate kita lama turun sampai ke masa dia tembak adrenalin akan trigger secondary histamine release, menyebabkan kita jadi ketat dada. Sebab dia histamine kan dia kecutkan tisu lembut, jadi ketat dada lah. So kita tak apa nak boleh nafas sangat dan itu menyebabkan berlakunya masalah sesak nafas yang tiba-tiba tu. Menjawab soalan Okey. Tuan tanya kalau sakit sebab dia tekan di atas ni sakit lah, itu je soalan dia. Sakit dada kan, bawah rusuk sebelah kiri je tu tekan sakit Okey, G6PD boleh amal MBB supplement? Boleh, tak ada masalah, boleh normal tak, sebab dia pun tak boleh makan sembarangan kan. Betul. G6PD ambil off-air tak ada masalah, sebab amal saja yang ada masalah. G6PD ni ambil off-air steady sahaja. Okey, cuma G6PD ni tak boleh makan apa dia tau. Saya tengok JTX tau, ada JTX. G6PD kacang semua tak boleh makan kan? Kacang parang lah kan? Saya pun lupa dah, kacang parang lah. Certain obat tak boleh ambil, Panadol tak boleh lah. Tapi ada orang boleh. Dia tak boleh makan beans, legumes, lagi apa lagi ni? Apa hari ni slow sikit ni ChatGPT kita ni. Serta medication jenis macam antibiotik, contoh macam sulfonamide, ni nitrofurantoin, and certain pain reliever, aspirin, ibuprofen dia tak boleh. Sulfur containing foods, contoh macam garlic and onions, telur pun tak boleh makan kot mereka ni menthol, peppermint, certain spices banyak lah dia boleh ambil, tapi apa boleh ambil.
Mana Asad? Jawab soalan mana satu Tuan Fadli? Asad, saya tengok mana satu soalan. Ni dah jawab soalan tu saya tak puasan tadi. Soalan mana satu? Mana. Kalau ini disebabkan GGA ni boleh jadi kepada masalah paru-paru yang bahaya ke? Dia tak... Saya batuk kan. Dia tak menyebabkan masalah paru-paru yang bahaya pun. Dia habis kuat berlaku bronchoconstriction sebab masalah reflux tu. Dia jadi sesak nafas sikit lah. Kita punya bronchial tu constrict bila kita jadi masalah acid reflux yang sangat teruk. Itu sahaja. Ada benda tu juga boleh menyebabkan berlakunya bacteria infection. Satu hal lagi. No? Okay. Kita tengok lagi soalan apa lagi dah. Kalau ada soalan silakan tanya soalan. Kita tahu pernah banyak soalan, saya tak rancak sikit malam ni. Okay, baik. GCPD dia nak normal tu memang tak boleh lah. GCPD ni nak normal. Cuma avoid lah untuk makanan-makanan yang tak sepatutnya makan, itu sahajalah. No? Sepatutnya dia ada list dah ubat apa tak boleh ambil. Benda ni detect dari kecil lagi. Okay. Bila sesak nafas tu kepala trigger ke arah yang teruk, jangan duk fikir benda bukan-bukan lah, itu je lah. Tapi otak tu dia memang akan fikir benda bukan-bukan pun. Nak buat macam mana kan? Tak boleh buat apa. Otak tu memang laju akan fikir benda bukan-bukan. Okay, baik. So, kita ada masa dalam 4 minit lagi sebelum kita end kita punya live hari ni. So, kalau ada last... okay. So, untuk Tuan Farouk Afandi, mengenai yang untuk... kalau nak tahu lebih detail lagi, ada seorang ni namanya Dr. Sanjay Gupta. Dia ni kardiologis. Dia work juga dengan orang yang gastro punya pakar mengenai palpitation dan juga masalah dan juga jantung ni. Yang ni boleh tengok YouTube, dia explain lagi detail lah benda ni lah. Dia explain lagi detail bab masalah jantung apa semua. Saya banyak belajar pada dia. Tengok ni Dr. Sanjay Gupta dekat YouTube. Okay, saya dengan semua simptom tapi kentut je masalah macam mana tu. Kentut je masalah macam mana? Kentut kuat tu macam mana ke? Okay, nanti sikit ke boleh menyebabkan batuk tak? Boleh. Boleh sebab dia akan menyebabkan berlakunya masalah pengumpulan mucus, hidung kita dah hingui, menyebabkan pengumpulan kahak dan nak jadi batuk. Ya, benda ni biasalah. No? Saya ni semua tapi kentut kerap. Kentut kerap lah. Okey, kentut kerap dia bukan menjadi masalah. Kita tak mahu jangan bagi kentut saja. Itu yang lagi problem. Kalau kentut kerap tu problem. Kalau sendawa kerap tu problem. Kentut kerap okey. Okey. Okey, sebenarnya start antibiotik memang jam perut. Formula dia senang. Tempoh berapa masa kita ambil antibiotik. Contoh kita ambil antibiotik 5 hari. Darab 3, 15 hari. So, bila kita berhenti daripada 5 hari tu, tambah 15 hari lagi untuk recover daripada masalah antibiotik tu tadi. Itu dia punya tempoh jangka masa dia. So, saya beri formula mudah saja. Berapa hari ambil antibiotik, darab 3, dan habis tempoh masa tu baru kita boleh recover pada masalah pengambilan antibiotik tadi. Okey lah. Okey. Yang masalahnya payah kentut, ya betul, itulah selalu cilik bila berpanjangan. Apa masalah tuan? Selalunya masalah IBS lah, irritable bowel syndrome. So cara dia, irritable bowel syndrome ni selalunya disebabkan oleh masalah SIBO. Punca dia sama juga, leaky gut apa semua tu. Solve masalah leaky gut, ambil lah 5 plus ni, practice MBB. Lepas tu kita slow dari situ kita pelan-pelan kayu. Kalau diet tu kena betul, itu je lah. Makan kena betul, makan bagi betul. Mesti kentut sekali atau 2 sekali atau lebih. Alhamdulillah. Okey, baik. So kita dah dekat pukul 10 dah. Kita ada masa lagi 2 minit. Kalau ada soalan silakan tanya soalan. Okey, alright. Ya, kentut kerap bukan masalah. Kentut kerap tu bagus. Kita tak mau tak kentut. Tak kentut tu. Tak kentut pening kepala kalau tak boleh kentut ni. Okey lah.
Okey, baik G6PD apa semua. So kita tak ada soalan sangat. Air kelapa okey ke tuan untuk GGL awal-awal? Air kelapa ni dia tinggi dengan FODMAP, fermentable oligosaccharide, monosaccharide, disaccharide dan polyols. Okey, dia gula kompleks. So nak urai dia, sepatutnya usus tu kena meriah lah nah, dengan kawan-kawannya dengan bakteria usus apa semua untuk nak urai gula ni. Tapi kalau kita kurang kebolehan untuk urai gula ni, dia nak jadi cirit. Dia nak jadi cirit dan juga brain. So leceh. So cara dia minum kelapa ni sikit-sikit lah, sikit. Lepas tu okey, baru kita top up lagi. Lepas tu baru kita top up lagi, baru kita top up lagi, baru kita top up lagi. Nah, macam tu cara dia. Okey, baik. Itu sahaja semua lah. Terima kasih Dr. Ed. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Dr. Ed. Adik. Okey, workout wajib hari-hari untuk bina sempurna otak ni. Jangan workout ni kita kena bersungguh-sungguh lah. Minta kalau tak masuk group MBB Fitness lagi, sila masuk. Dalam situ kita fokus untuk bina balik kita punya otot dan juga kita punya storage glycogen balik. So cara workout tu pun kena betul juga. Dia tak boleh sebarang-sebarang. Kalau tidak, lagi kita workout sebarang-sebarang, lagi dia trigger jadi macam-macam, kena pergi hospital tak, panik, leceh. So dia ada cara-cara dia nak workout. Banyak cara dia. Tuan kalau kurang membuang, kalau membuang tidak lancar apa punca tuan sebab masalah angin. Masalah angin akan melambatkan kita punya proses kemuk usus kita. Bila proses kemuk usus kita slow, najis jadi keras sebab air kena serap balik dan ini menyebabkan berlakunya masalah susah buang yang besar. Saya menghafal Datuk Alhamdulillah sekarang dah pulih sepenuhnya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Lelaki Oktober. Okey, baik. Itu saja. Thank you very much semua. Terima kasih Ed. Terima kasih pada yang hadir. Kita start balik kita punya live pada hari Ahad ni pula. Okey. So saya soalan Lakopek ni. IBS pembuangan jadi tak pernah solid ke tuan? Ya, berat badan turun mendadak, badan lesu. Semua ni perkara biasa saja. Bagi saya tak ada apa problem pun. Praktis AMA 5+, praktis MBB, cukup masa kita top up vitamin D dan kita top up untuk Real B, cukup masa Right Microba dengan Real C dan pastikan kita bina otot balik, bina balik kita punya storage glycogen, kurangkan inflammation di tubuh badan. Benda ni akan selesai, perkara biasa, common sangat. Tuan dah masuk fasa APD ke baru start workout? Ya, betul. Kalau tidak, lagi tak masuk APD, dah start workout lagi, dia nak trigger palpitation apa semua. Leceh. Okay, baik. Thank you very much semua. Tuan jatuh habis semua. Okay, baik. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita jumpa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi.